Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, ahlan-ahlan Wan Fauziah di ruangan Facebook, Ica Caca, Mus dan juga sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok. Kita sedang berada pada hadis-hadis berkenaan tentang haji daripada kitab Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita berada pada siri 162 dan kita telah tiba pada riwayat 2845. Dan kali ini Imam Muslim membawakan hadis berkenaan tentang tahrimis saydil ma'kul al-barri. Haram memburu binatang daratan yang boleh dimakan. Kita kena faham, ini adalah tajuk yang bersesuaian dengan mazhab Imam Syafi'i. Tahrimis sayd, haram untuk memburu. Maka binatang apakah yang kita tak boleh buru ketika berada dalam ihram? Al-ma'kul al-barri, binatang daratan yang boleh dimakan. Bererti kalau ikan, maka tak ada masalah. Ataupun kalaulah binatang tu binatang darat tapi tak boleh dimakan, tak ada masalah. Contohnya ada orang risau, kalaulah dia bunuh lalat ataupun bunuh nyamuk dalam ihram, maka dia kena bayar dam. Tak. Dia hanyalah binatang darat, termasuklah yang boleh terbang, termasuklah burung, tetapi yang boleh dimakan. Auma asluhu zalik, ataupun asalnya adalah umpama itu. Contohnya binatang tersebut berkahwin campur contohnya, maka asalnya bagaimana? Dan pada waktu itu siapa yang tak boleh untuk memburu? Alal muhrim, orang yang berada dalam keadaan ihram bihajjin, sama ada ihram haji ataupun ihram umrah ataupun ihram kedua-duanya. Contohnya dalam haji kiran. Haji kiran dia berada dalam ihram haji dan umrah kedua-duanya. Sebelum kita baca hadis, maka kita nak lihat dulu pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12. Pada baris yang ke-12. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wattafaqal ulama'u ala tahrimil istiyadi alal muhrim. Daripada hadis-hadis yang kita baca, kata Imam Nawawi, para ulama telah bersepakat haram untuk memburu ke atas orang yang berada dalam keadaan ihram. Hukumnya adalah haram. Tetapi dalam mazhab Syafi'i bukan sekadar haram memburu. Wa qala Syafi'i wa akharun yahrumu alaihi tamallukus saydi bil bai'i wal hibati wa nahwihima. Maka kata Imam Syafi'i bukan sekadar memburu tu haram. Haram untuk memiliki as-sayd, binatang-binatang yang boleh diburu. Binatang yang boleh diburu pun hukumnya adalah haram. Sama ada dia dapat melalui cara jual beli, hibah dan seumpamanya, maka dia tak boleh. Contohnya ada orang hadiahkan kepadanya binatang yang boleh diburu, maka tak boleh. Contohnya ada rusa, ada orang bagi kepada dia rusa, maka tak boleh terima. Tamalluk pun tak boleh. Walaupun bukan dia yang pergi kejar buru, tak. Tetapi binatang buruan, terutamanya al-ma'kulul barri, binatang daratan yang boleh dimakan, maka miliki pun tak boleh. Walaupun ada orang bagi hadiah. Sebab itu nanti kita baca, ada orang bagi kepada Nabi hadiah daging binatang buruan, maka Nabi SAW tak ambil. Maka daripada situ, bukan sekadar memburu tak boleh, memiliki pun tak boleh. Walaupun secara jual beli ataupun dihadiah dan seumpamanya. Tolong tengok dia punya tu. Tolong letakkan, cari benda nak letakkan dia punya tu. Kejap dik. Cari benda, mana benda letak. Bukan nak suruh kamu pegang.
Tadi benda apa tu? Bagi dia benda apa-apa ni. Tak ni kot ni. Kejap Atia, kejap. So duduk bawah. Okay, jom kita baca hadis berkenaan tentang binatang buruan bagi orang yang berada dalam keadaan ihram. Riwayat 2845 daripada Sahih Muslim. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah an Ibn Abbas. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Sa'ab bin Jassamah Al-Laitsi. Nama sahabat ni kita akan belajar banyak dalam hadis berkenaan tentang binatang yang diburu sewaktu ihram. Daripada Sa'ab bin Jassamah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau telah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyah, zebra, kuda zebra. Zebra kalau himar ahli maka keldai. Kalau himar wahsyi bermaksud zebra. Maka dia telah bagi kepada Nabi zebra, dan zebra ni binatang buruan. Ini adalah binatang buruan. Wa huwa bil abwa'i au biwaddan. Dan ketika itu Nabi sedang berada di Abwa ataupun Waddan. Kedua-dua ni nama tempat di antara Mekah Madinah. Faraddahu, maka Nabi telah menolak hadiah tersebut. Qala, maka berkata perawi, falamma an ra'a Rasulullah, apabila Nabi melihat pada wajah Sa'ab bin Jassamah perasaan sedih sebab dia nak bagi hadiah pada Nabi, Nabi tolak. Maka baginda bersabda, inna lam naruddahu alaik illa anna hurum. Sesungguhnya kami tidaklah menolak pemberian kamu kecuali kerana sesungguhnya kami dalam keadaan hurum, dalam keadaan ihram. Maka ini yang menjadi dalil bagi Imam Syafi'i bahawa Nabi tak terima, bukan sekadar Nabi tak makan, terima pun tak. Nak menunjukkan tamalluk, memiliki binatang buruan adalah tidak boleh walaupun secara hadiah jual beli, kecuali kalaulah dia dapat binatang buruan melalui jalan waris, maka tak ada masalah. Contoh, mak dan ayah dia ada ada satu kawasan besar yang dalam tu terdapat banyak binatang liar, binatang yang boleh diburu. Mak ayah dia meninggal ketika dia berada dalam ihram haji, automatik menjadi milik dia. Maka itu tak ada masalah. Melalui jalan wirasah tak ada masalah, jalan pemilikan melalui jual beli ataupun hadiah tak boleh. 2846 lebih kurang sama, kita sekadar akan baca hadis dan sanad dia. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Muhammad bin Rumhi wa Qutaibah jami'an an al-Laits bin Sa'd tawil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abd bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar tawil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hasan al-Hulwani qala hadatsana Yaqub qala hadatsana Abi an Salih kulluhum an az-Zuhri bi hadzal isnad ahdaitu lahu himara washim. Maka kata Sa'ab bin Jassamah, aku telah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zebra. Kama qala Malik wa fi hadits Laits wa Salih anna Sa'ab bin Jassamah akhbarah. 2847 pun lebih kurang sama, maka kita tak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amr bin Naqid qalu hadatsana Sufyan bin Uyainah an az-Zuhri bi hadzal isnad wa qala ahdaitu lahu himara wahshi. Kata Sa'ab bin Jassamah, aku telah memberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah zebra, namun kerana ianya adalah binatang buruan dan Nabi berada dalam keadaan ihram, maka Nabi tidak terima. Dan Nabi terangkan, kerana Nabi dalam ihram, Nabi tidak boleh menerima binatang buruan walaupun sebagai hadiah. 2848. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib 2000, betul kan? 2848. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala hadatsana Abu Muawiyah an al-Amash an Habib bin Abi Thabit an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, ahdas Sa'ab bin Jassamah, telah menghadiahkan kepada Nabi Sa'ab bin Jassamah radhiyallahu anhu himara wahshin, zebra, wa huwa muhrim, dalam keadaan baginda sedang berihram. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, faraddahu, maka Nabi telah mengembalikan hadiah tersebut. Nabi tak terima hadiah tersebut. Wa qala, dan baginda bersabda, laula anna muhrimun, kalaulah tidak kerana kami dalam keadaan ihram, laqabilnahu minka, pasti kami akan menerima hadiah tersebut daripada kamu.
Daripada sini kita belajar seorang yang pada waktu itu menjadi ketua, menjadi pemimpin ataupun menjadi seseorang yang ingin untuk diberikan hadiah, maka kalaulah dia tak nak terima hadiah tersebut, dia kena terangkan supaya pemberi hadiah tersebut tidak terasa. Kadang-kala orang yang nak memberi hadiah ni dia bersusah payah untuk menyiapkan hadiah tersebut. Tiba-tiba kena reject, kena tolak. Maka dia perlu terangkan. Sebab itu sunnah kita nampak daripada Nabi SAW terangkan, kami tak boleh terima hadiah ini sebab kami dalam keadaan ihram. 2849. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana al-Mu'tamir ibn Sulaiman qala sami'tu Mansuran yuhaddithu 'an al-Hakam ta'wil wa bihi ilayhi qala hadatsana ibn al-Musanna wa ibn Bashar qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah 'an al-Hakam ta'wil wa bihi ilayhi qala hadatsana Ubaydullah ibn Mu'adh qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah jami'an an Habib an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas fi riwayat Mansur 'an al-Hakam ahda Sa'b ibn Jassamah. Sa'b bin Jassamah radhiyallahu anhu telah menghadiahkan kepada Nabi. Apa yang dia hadiahkan, dia bukan hadiahkan zebra hidup. Dia telah hadiahkan kaki zebra, bahagian kaki. Dan kalaulah kita baca, Nabi SAW bila makan kambing, antara bahagian yang Nabi SAW suka adalah pada waktu itu keseluruhan kaki. Nabi suka bahagian tersebut. Bukanlah kerana Nabi hanya nak makan benda tu, Nabi pun jarang makan daging. Tapi para sahabat tahu, kalaulah mereka masak sesuatu untuk Nabi, bahagian yang Nabi suka adalah bahagian kaki kambing. Bahkan kita telah belajar dalam Tirmizi, Nabi pernah makan dengan cara nahasa, iaitu Nabi gigit terus daripada kaki kambing tersebut. Maka para sahabat pun tahu. Maka dihadiahkan kepada Nabi bahagian kaki. Dalam hadis ni lebih jelas, bukan keseluruhan zebra tetapi bahagian kakinya. Wa fi riwayat Syu'bah 'anil Hakam ajza himari wahshin, yang diberi kepada Nabi adalah bahagian punggung zebra. Yaqturu dama, dan waktu dia bagi kepada Nabi, masih lagi ada darah yang menitis. Segar, fresh. Dia baru potong, dia bagi kepada Nabi SAW. Wa fi riwayat Syu'bah an Habib uhdiya lin Nabi, telah dihadiahkan kepada Nabi SAW syikku himar, sebahagian daripada zebra, faraddah, namun Nabi SAW telah menolaknya. Zebra bahasa Melayu apa? Kuda belang Kuda belang. 2850, baca sanad dia terlebih dahulu. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qadima Zaid bin Arqam, sahabat Nabi Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu telah datang. Faqala lahu Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas berkata kepada Zaid bin Arqam, yastadhkiruhu, mengingatkan Zaid bin Arqam, kaifa akhbartani, bagaimanakah kamu telah mengkhabarkan kepadaku berkenaan tentang peristiwa daging binatang buruan uhdiah yang telah diberikan hadiah kepada Nabi SAW, wa huwa haram, dalam keadaan baginda berada dalam keadaan ihram. Qala, berkata Zaid bin Arqam, uhdiya lahu, telah dihadiahkan kepada Nabi SAW udwun min lahmi saydin, sebahagian daripada daging binatang buruan. Dalam hadis yang lain kita baca, binatang buruan tersebut adalah kuda belang, zebra. Faraddahu, maka Nabi telah menolak hadiah tersebut. Maka baginda menerangkan, inna la na'kuluh, kami sesungguhnya tidak boleh memakannya sekarang. Inna hurumun, kerana sesungguhnya kami berada dalam keadaan ihram. 2851, baca sanad dia. Maka Abu Qatadah, daripada sini bermula hadis Abu Qatadah yang banyak. Sebenarnya dalam hadis-hadis berkenaan tentang memburu dalam ihram, hadis yang paling banyak adalah hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Maka Abu Qatadah berkata, kharajna ma'a Rasulillah, aku pernah keluar bersama dengan Nabi SAW bermusafir. Hatta idza kunna bil Qahah, sehingga apabila kami tiba di tempat yang bernama Al-Qahah. Al-Qahah pada baris yang ketiga, kata Imam Nawawi, wa huwa wadin, ianya adalah satu lembah yang jaraknya lebih kurang 3 marhalah daripada Madinah. Satu marhalah adalah perjalanan 1 hari dengan unta yang membawa muatan, dipanggil satu marhalah. Maka kalaulah unta tersebut ada muatan
berapa jauh dia boleh jalan dalam sehari, itu dipanggil marhalah. 3 marhalah bererti 3 hari punya perjalanan. Kita boleh musafir adalah sebanyak dua marhalah. Terus maksudnya kita boleh boleh buat qasar apabila dalam solat, apabila kita bermusafir dua marhalah. Okey, mana hadis ini tadi? Okey, faminnal muhrim, maka kata Abu Qatadah, ada di antara kami yang berada dalam keadaan ihram, wa minna ghairul muhrim, ada yang tidak dalam keadaan ihram. Idz basurtu bi ashabi, kata Abu Qatadah, tiba-tiba aku melihat teman-temanku, yatara'auna, mereka saling melihat kepada sesuatu. Tetapi mereka tak boleh nak beritahu Abu Qatadah, sebab nanti kita akan belajar dalam ihram seseorang itu tak boleh menolong pun bagi orang yang memburu. Menolong pun tak boleh. Maka mereka hanya lihat. Maka Abu Qatadah, dia telah melihat. Maka tiba-tiba adanya seekor zebra. Fa asrajtu farasi. Maka Abu Qatadah telah segera memasang pelana pada kudanya. Wa akhadtu rumhi. Kata Abu Qatadah, aku pun telah mengambil tombakku. Summa raqibtu. Kemudian aku telah menunggang kudaku. Fasaqata minni sauti. Maka telah jatuh daripadaku cambuk. Cambuk orang dulu, bila dia menaiki unta ataupun dia menaiki kuda, maka dia ada cambuk. Cambuk tu adalah supaya dia boleh dia boleh pukul pada kuda ataupun unta. Taklah pukul kuat, sekadar nak bagi bersemangat. Maka kuda dan unta tersebut akan lebih laju. Dia tak adalah libas macam dekat penjara, libas pesalah, tak. Dia sekadar pukul, maka kuda tu akan laju. Begitu juga unta. Maka itu tujuan cambuk. Maka cambuknya telah jatuh. Maka beliau berkata kepada teman-temannya, wa kanu muhrimin, dan mereka dalam keadaan ihram, nawiluni sauta, berikanlah kepadaku cambukku. Maka mereka berkata, wallahi, demi Allah, la nu'inuka alaihi bi syai'in, kami tidak boleh menolong kamu dengan sesuatu. Fanazaltu, maka kata Abu Qatadah, aku sendiri turun dan mengambilnya. Kemudian aku menunggang kembali. Fa adraktul himara min khalfih, maka aku berjaya mengejar zebra tersebut daripada arah belakang. Wa huwa wara'a akamah, dan zebra tersebut sedang berada di belakang sebuah anak bukit. Fata'antuhu birum'i, maka aku telah mencocoknya, menyerangnya dengan tombakku. Fa'aqartuhu, dan aku telah berjaya menyembelihnya. Fa'ataituhu bi ashabi, maka aku pun datang membawa kepada sahabat-sahabatku. Maka sebahagian berkata, kuluhu, makanlah. Sebahagian lagi berkata, la ta'kuluh, janganlah kamu makan, sebab ini binatang buruan dan kita dalam ihram. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam amamana, dan kata Abu Qatadah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kami. Maksudnya Nabi teruskan perjalanan, mereka berhenti. Faharraktu farasi, maka aku telah menggerakkan untaku, kata Abu Qatadah. Fa adraktuhu, dan aku telah berjaya menjumpai Nabi. Maka baginda bila mendengar kisahku, baginda bersabda, huwa halal, binatang buruan tersebut adalah halal bagi mereka yang berada dalam keadaan ihram. Kenapa halal? Sebab mereka tak ada tolong. Mereka tak ada buat apa-apa. Fakuluhu, maka makanlah kamu. Mana tisu saya? Ada. Okey. Maka pada baris yang pertama, daripada banyak hadis yang kita baca tadi, terutamanya hadis Abu Qatadah, yang dia minta tolong kepada teman-teman dia, mereka tak nak tolong. Kata Imam Nawawi, hadza zahirun fi dalalati ala tahrimil isyarah. Orang yang dalam keadaan ihram berkenaan binatang buruan, isyarat pun tak boleh. Dia tak boleh tunjuk, walaupun dia tak cakap, tengok sana ada binatang buruan, maka tak boleh. Lalu kalaulah orang tersebut dia pergi memburu kerana isyarat dia, maka dia menjadi berdosa. Wal i'anah, tolong pun tak boleh. Fi qatlis saidi, dalam memburu binatang buruan. Maka semuanya tak boleh. Okey, terus riwayat 2852. Baca sanad dia. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana bi ba'di tariq Makkah, sehingga apabila mereka tiba di sebahagian jalan menuju ke Mekah, takhallafa, maka beliau telah tertinggal di belakang.
Nabi teruskan perjalanan dan beliau perlu berehat, maka beliau telah tertinggal di belakang bersama dengan teman-temannya muhrimin dan mereka berada dalam keadaan ihram. Wahwa, namun Abu Qatadah ghairu muhrim, tidaklah berada dalam keadaan ihram. Fara'a, maka Abu Qatadah telah melihat himaran wasyiyah, kuda belang, zebra. Fastawa, maka beliau telah menunggang kudanya. Fasa'ala ashabah, dan beliau telah meminta kepada teman-temannya ayyunawiluhu, untuk mereka memberi kepadanya sautah, cambuknya. Fa'abau alaih, maka mereka enggan. Fasa'alahum rumhah, dia minta kepada mereka untuk bantu paskan tombak dia. Fa'abau alaih, mereka enggan. Fa'akhadahu, maka beliau mengambil sendiri. Summa syadda alal himar, kemudian beliau telah mengejar, syadda maksudnya mengejar kuda belang tersebut. Faqatalah, dan berjaya membunuhnya. Fa'akala minhu ba'du ashabin Nabi, sebahagian para sahabat Nabi yang bersama dengannya telah makan. Wa aba ba'dum, dan sebahagian lagi enggan. So dia kata ni binatang buruan, tak boleh kami makan. Fa'adraku Rasulullah, maka mereka telah bertemu dengan Nabi SAW, maka baginda bersabda, fasa'alu, mereka telah bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara tersebut, maka baginda bersabda, innama hiya tu'mah, sesungguhnya ianya adalah makanan yang Allah telah memberikannya makan kepada kamu, maksudnya halal, tidak ada masalah. Riwayat 2853, maka Nabi dalam riwayat ini, untuk menenangkan hati mereka, Nabi siap tanya lagi, ada lebih tak? Kalau ada lebih, maka bagi kepada Nabi. Nabi nak tenangkan kepada mereka, disebabkan mereka tak ada terlibat di dalam memburu, maka tidak ada masalah untuk mereka makan daripada daging binatang buruan tersebut. 2853. Wabihi qala hadatsana Qutaibah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkenaan tentang memburu kuda belang. Hadis yang lebih kurang sama dengan Abu Nadar. Ghaira anna fi hadis Zaid bin Aslam anna Rasulullah SAW qala, hal ma'akum billah min syai', adakah bersama dengan kamu daripada dagingnya sedikit? Maksudnya bagi kepadaku, supaya Nabi tenangkan para sahabat, memang tak ada masalah apa yang mereka makan, sebab mereka tak membantu dan menolong. 2854. Bila qala hadatsana Shalih bin Mismar Sulami qala hadatsana Muadz bin Hisham qala hadatsani Abi Yahya bin Abi Katsir qala hadatsani Abdullah ibnu Abi Qatadah qala, daripada Abu Qatadah beliau berkata, intalaqa abi, maka berkata Abdullah, ayahku Abu Qatadah telah berjalan bersama dengan Nabi SAW. Cuma hadis ni dibawa kenapa? Sebab di sini ada disebutkan timeline dia. Maka bilakah peristiwa ini berlaku? Amal Hudaibiyah, pada tahun Hudaibiyah. Bilakah Hudaibiyah berlaku? Zulqa'dah, pada tahun yang ke-6 Hijrah. Bulan Zulqa'dah, tahun yang ke-6 Hijrah. Fa'ahrama ashabuh, maka teman-teman Abu Qatadah telah berihram, walam yuhrim, namun Abu Qatadah tak berihram. Daripada sini kita belajar, seseorang yang tak nak buat umrah dan haji, maka dia tak perlu berihram untuk dia melewati masuk ke kota Mekah. Wa hudditha Rasulullah, dan telah dikhabarkan kepada Nabi SAW, anna aduwan, bahawa ada musuh yang sedang menanti, bighayqah, yang merupakan nama tempat Ghayqah. Ghayqah ni kat mana? Muka surat sebelum ni 774, baris yang kedua 456, baris yang ke-6. Wa hiya mawdi'un min biladi Bani Ghifar baina Makkah wal Madinah. Ghayqah adalah perkampungan Banu Ghifar. Maka itu adalah Ghayqah, perkampungan Banu Ghifar. Hati ya. Ianya adalah perkampungan Banu Ghifar. Mana tadi ya? Okey. Maka telah dimaklumkan kepada Nabi ada musuh. Musuh di sini sebahagian menyebut dalam perjanjian Hudaibiyah. Maka ini adalah tentera-tentera Khalid bin Al-Walid yang ingin menghalang Nabi daripada masuk ke Mekah. Fantalaqa Rasulullah, maka Nabi telah teruskan perjalanan. Fabaina ana ma'ashabi, sedang aku bersama dengan teman-temanku, kata Abu Qatadah, yadhaku ba'duhum ilayya, sebahagian daripada mereka tersenyum-senyum ke arahku. Tersenyum sebab mereka nampak binatang buruan. Idh nazartu, maka apabila aku tengok, fa idza ana bihimarin wahshi, maka tiba-tiba berhampiran di situ ada kuda belang. Fahamaltu alaihi, maka aku telah menyerang kuda belang tersebut sebab binatang buruan. Fata'antuhu, maka aku telah menikamnya. Fa'athbattuhu, dan aku telah berjaya menjadikannya tidak dapat bergerak. Sabata, menjadikan binatang tersebut tidak bergerak.
Fasta'antuhum, maka aku telah minta pertolongan mereka. Fa'abau ayyu'inuni, mereka enggan untuk menolongku. Fa'akalna min lahmiha, namun kami telah makan daripada daging kuda zebra. Wa khashina, dan kami risau an nuqtata'a, bahawa kami akan ditimpa azab sebab kami dalam ihram tapi makan binatang buruan. Fantalaqtu, maka aku telah pergi mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urafi'u farasi, aku melajukan kudaku kadangkala, syakwan seketika kadangkala, wa asiru, dan aku berjalan biasa dengan kudaku, syakwan seketika. Sebab itu baris yang terakhir dalam Hasyiah Nawawi pada muka surat ni, apakah maksud asya'u? Asya'u bermaksud adalah seketika. At-talqu wal ghayah. Wa ma'nahu arkuduhu syadidah waqta wa asukuhu bisahulah waqta. Terus baca hadis dia. Falaqitu, maka aku telah berjumpa dengan salah seorang daripada Banu Ghifar pada kegelapan malam. Maka aku telah bertanya, di mana kamu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka orang Ghifar tersebut berkata, taraktuhu, aku telah meninggalkan baginda, biti'hin, nama tempat, wa huwa qailus suqyah, dan baginda akan berhenti rehat di tempat yang bernama Suqyah. Qail daripada qailulah, bermaksud berhenti rehat. Falahiktuhu, maka aku telah berjaya mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, wahai utusan Allah, inna ashabaka, sesungguhnya teman-teman kamu mengirimkan kepada kamu salam, mengirimkan kepada kamu salam, assalamualaikum, assalam warahmatullah, wa innahum qad hasyaw, dan mereka berada dalam keadaan khawatir bahawa mereka akan ditimpa azab. Intazirhum, maka tunggulah mereka. Fantazarahum, maka baginda telah menunggu mereka. Kemudian aku berkata, wahai utusan Allah, innastattu, sesungguhnya aku telah memburu, wa ma'i minhu fadilah, dan aku ada lebihan daging daripada daging binatang buruan. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat yang lain, kulu, makanlah kamu, dalam keadaan mereka semua berada dalam keadaan ihram. Maka tidak ada masalah. Apabila tidak menolong, maka tidak ada masalah untuk makan binatang buruan. Contoh arnab. Ada orang memburu arnab, dia bagi pada kita, maka tak ada masalah untuk makan. 2855, baca hadis dan sanad dia. Maka daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar menunaikan haji. Maka dalam riwayat sebelum ini kita melihat peristiwa tersebut berlaku Hudaibiyah, dan riwayat ini menyebut haji. Maka para ulama menggabungkan dengan maksud ianya adalah dua peristiwa yang berbeza. Ada juga menyebut pada waktu itu maksud umrah juga adalah haji. Nabi SAW, sebab orang yang buat haji dia boleh buat tamattu', maka dia buat umrah dulu, barulah dia buat haji. Terus sebab itu disebut umrah. Terus baca. Maka kami turut keluar bersama dengan Nabi SAW. Fasarafa min ashabihi fihim, maka telah melencong daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi. Antaranya adalah Abu Bakar, Abu Qatadah dan teman-temannya. Mereka telah melencong atas sebab-sebab yang tertentu. Faqala, maka baginda telah bersabda kepada mereka, khudhu, ambillah kamu jalan pantai. Sahil maksudnya pinggir, al-bahar laut maksudnya jalan pantai. Hatta talqauni, sehinggalah kamu bertemu denganku. Kemudian sabda Nabi. Qala, berkata Abu Qatadah, maka mereka telah mengambil jalan pantai, iaitu Jeddah dan seumpamanya. Falamma sarafu qibla Rasulillah, bila mereka telah kembali menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahramu kulluhum, semua mereka berihram kecuali Abu Qatadah. Fa innahu lam yuhrim, maka Abu Qatadah tidak berihram. Fa bainama hum yasirun, sedang mereka berjalan, tiba-tiba mereka melihat adanya kuda belang, adanya zebra. Fa hamala 'alaiha, maka telah menyerang kuda zebra tersebut Abu Qatadah sebab dia bukan dalam keadaan ihram. Fa aqara minha, dan dia telah menyembelih zebra tersebut, atana, yang merupakan binatang yang betina, kuda belang betina. Fanazalu, dan mereka telah berhenti rehat. Fa akalu min lahmiha, dan mereka telah makan daripada dagingnya. Qala, faqalu, maka mereka berkata, akalna lahman wa nahnu muhrimun, kami telah makan daging binatang buruan dalam keadaan kami berada ihram. Fahamalu, maka mereka telah membawa bersama apa yang berbaki daripada daging
apa daging kuda belang betina tersebut. Falamma atau Rasulullah, bila mereka sampai kepada Nabi, mereka berkata, wahai utusan Allah, sesungguhnya kami telah berihram. Wa kana Abu Qatadah, namun Abu Qatadah lam yuhrim, tidak berihram. Fara'aina humra washin, maka kami telah melihat seekor kuda belang. Fahamala 'alaiha, dan Abu Qatadah telah menyerang kuda belang tersebut lalu membunuhnya. Fanazalna, maka kami telah berhenti rehat, lalu kami telah makan daripada dagingnya, barbecue. Mereka makan pada waktu itu daripada daging yang fresh. Maka kami berkata, na'kulu lahma saydin, kami telah makan daging binatang buruan. Wa nahnu muhrimun, dalam keadaan kami sedang dalam ihram. Fahamalna baqiya min lahmiha, lalu kami telah datang membawa bersama daripada dagingnya. Terus Nabi bersabda, hal minkum ahadun amarahu, adakah di antara kamu ada sesiapa yang menyuruh Abu Qatadah memburu? Au asyara ilaih, ataupun memberi isyarat kepadanya untuk memburu? Mereka kata, la, tidak. Qala, maka sabda baginda, fakulu, makanlah apa yang berbaki daripada daging dia. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya adalah dia tunjuk, dia bagi isyarat, dia bagi sesuatu, maka itu tak boleh. Tak boleh menolong orang yang memburu apabila kita berada dalam keadaan ihram. Jelas ke jelas? Riwayat 2856 lebih kurang sama, lalu kita tak baca terjemah dia. وبه إليه قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة تاويل وبه إليه قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد في رواية شيبان فقال رسول الله, maka baginda bertanya, aminkum ahadun amarah, adakah di antara kamu sesiapa yang menyuruhnya memburu, ayyahmil alaih, untuk menyerang binatang buruan. Wa fi riwayat Syu'bah qala asyartum, adakah kamu ada memberi isyarat kepada aku Abu Qatadah? Au antum, adakah kamu ada menolong? Au asadtum, adakah kamu yang menggalakkan dia untuk memburu? Maka mereka semua menjawab pada waktu itu, tidak. Berkata Syu'bah, wala adri qala antum au asadtum. 2857, baca sanad dia. Maka dalam riwayat ini menyebut perjanjian Hudaibiyah. Terus qala, berkata perawi, fa ahallu bi umrah, maka mereka telah berihram dengan umrah kecuali Abu Qatadah ghairi yang tidak berihram. Fastadtu himara wahshi, maka Abu Qatadah berkata, aku telah memburu kuda belang. Fa at'amtu ashabi, dan aku telah memberi makan kepada teman-temanku dalam keadaan mereka dalam ihram. Summa ataitu Rasulullah, kemudian aku telah datang mencari Nabi. Fa anba'tu, dan aku maklumkan kepada Nabi, anda indana min lahmihi fadilah, bahawa di sisi kami ada daripada daging kuda belang yang masih berbaki. Fadilah ay baqiyah. Maka baginda bersabda, kulu, makanlah, tak ada masalah. Wahum muhrimun, dalam keadaan mereka semua ihram, maka Nabi suruh mereka makan. 2858, baca. Dan Abu Qatadah berada dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan ihram. Wa fihi, bahkan Nabi untuk menenangkan mereka, Nabi bertanya, adakah bersama dengan kamu sesuatu daripada daging tersebut? Qalu ma'ana rijluh, mereka berkata, bersama dengan kami ada bahagian kaki, wahai Rasulullah. Fa'akhadhaha, maka dalam hadis ini lebih jelas, Nabi sendiri ambil dan Nabi makan. Menunjukkan boleh makan daging buruan apabila kita tidak terlibat dalam memburu tersebut. 2859, baca. Ya Allah, kau buat mana stand Nabi tu? Kan hilang Nabi nak buat ni live. Okay, yang tu tak apa. Masuk simpan balik. Yang ambil kat mana tu? Mana biru tu? Okey. Okey, terus hadis ni lebih kurang sama. Maka adalah Abu Qatadah bersama dengan sekelompok para sahabat muhrimin yang berada dalam keadaan ihram. Wa Abu Qatadah muhil, namun Abu Qatadah tidak berada dalam keadaan ihram. Waqtasal hadits wa fihi qala, berkata perawi, maka Nabi bersabda, hal asyara ilaihi insanun minkum, adakah sesiapa di antara kamu yang memberi isyarat kepada Abu Qatadah untuk memburu, au amarahu, ataupun memerintahkannya dengan sesuatu? Maka semua para sahabat berkata, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi berkata, fakuluh, maka makanlah. Menunjukkan kalaulah tidak terlibat
maka tidak ada masalah untuk memakan daging binatang buruan. 2860 baca. Maka kami telah bersama dengan Talha bin Ubaidillah. Kata Uthman, kata Abdul Rahman bin Uthman. Kami telah bersama dengan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Wa nahnu hurum, dalam keadaan kami berada dalam keadaan ihram. Fa uhdiya lahu tayrun, maka telah dihadiahkan kepada Talha seekor burung. Wa Talhatu rakib, dalam keadaan Talha sedang tidur. Fa minna man akala, maka ada di antara kami yang makan dan ada di antara kami tawarra'a, yang memelihara diri daripada memakan kerana takut ini binatang buruan. Falamma stayqadha, apabila Talha bin Ubaidillah telah bangun, wafaqa, beliau telah bersetuju dengan perbuatan orang yang memakannya. Lalu beliau berkata, akalnahu ma Rasulillah, kami pernah makan daging binatang buruan bersama dengan Nabi SAW. Bab yang baru, bab ini adalah berkenaan tentang apa? Tentang ma yundabu lil muhrim wa ghairihi qatluhu minad dawab. Binatang apakah yang disunnahkan? Yandub maksudnya sunnah. Binatang apakah yang disunnahkan untuk membunuh? Fil hilli, sama ada di tanah halal, wal haram, ataupun di tanah haram. Bahkan dalam keadaan ihram pun binatang-binatang ini sunnah untuk dibunuh. Cumanya nanti ada beberapa perkataan yang kita nak bagi perhatian, iaitu terjemahan al-kalbul akur. Al-kalbu di sini taklah diterjemahkan sebagai anjing liar, tidak. Al-kalbul akur, lihat daripada bawah baris yang kedua, 4, 6. Baris yang ke-6. Maka apakah maksud al-kalbul akur? Terjemahan biasa dia mungkin diterjemahkan iaitu anjing yang liar, anjing gila. Itu terjemah biasa. Tapi itu bukan maksud dia. Maka kata Imam Nawawi, waqtalafu fil murad bihi, jumpa tak? Para ulama berbeza pendapat apakah yang dimaksudkan dengan kalbul akur. Maka pandangan pertama, al-kalbul ma'ruf, maksudnya adalah anjing yang betul-betul secara khusus, anjing gila, anjing yang menyerang, anjing yang berbahaya, itu satu pandangan. Yang kedua, maksudnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa hamala Zufar al-kalbu ala dhi'bi. Imam Zufar kata al-kalbul akur bermaksud adalah serigala yang dimaksudkan dalam hadis ini. Namun yang ketiga ini, wa qala jumhurul ulama, laisal muradu bil kalbil akur takhsisu hadzal kalbil ma'ruf. Lalu dia tak diterjemahkan sebagai anjing. Maka apakah para ulama terjemahkan al-kalbul akur? Balil murad kullu adin, setiap binatang yang melampau, berbahaya, muftaris, yang menyerang, ghaliban, secara kebiasaan, kasabuk, seperti binatang buas, an-namir, citah, al-jarih, yang membahaya, yang melukakan. Maka kita terjemahan al-kalbul akur dengan binatang berbahaya yang boleh menyerang. Yang boleh menyerang. Dia tak perlu tunggu dia menyerang. Maka binatang itu boleh dibunuh dalam ihram. Contohnya ada serigala. Kita tak boleh nak kata, dalam ihram kot tak boleh bunuh ni. Maka kalaulah binatang itu adalah binatang yang berbahaya, binatang yang al-jarih, binatang yang pada waktu itu melukakan, berbahaya dan melukakan, maka boleh bunuh. Dan dalilnya adalah hadis-hadis ini. Jelas ke tak? Maka betulkan terjemahan. Siapa terjemah ni? Anjing. Ya? Betulkan terjemah nanti. Okey. Riwayat 2861. Wabi ilaihi qala, yang lain tu nanti kamu bacalah sendiri. Boleh kita nak baca pada baris yang kedua, kata Imam Nawawi, wattafaqa jamaahirul ulama, para ulama telah sepakat bahawa harus untuk membunuh binatang-binatang yang berbahaya ini fil hal, sama ada pada tanah halal ataupun pada tanah haram, wal ihram, ataupun dalam keadaan ihram sekalipun. Wattafaqu, dan mereka sepakat ala annahu yajuzu lil muhrim an yaqtula ma fi ma'nahun, bahawa boleh juga untuk membunuh binatang-binatang yang tak disebutkan dalam hadis ini tetapi berbahaya
pada makna yang sama. Boleh. Walaupun dalam hadis ni Nabi sebut berapa je. Pada baris yang kedua gariskan fal mansusu alaihi sid. Binatang yang Nabi izinkan untuk membunuh kerana berbahaya hanya 6. Tapi dia bukanlah terikat pada 6 itu, tetapi mana-mana lain binatang yang berbahaya pada waktu itu juga boleh dibunuh. Summa ikhtalafu. Kemudian para ulama berbeza pendapat. Maka apakah yang semakna dengan 6 binatang ini? Maka Imam Syafi'i berkata, al-makna, kias yang kita boleh ambil daripada binatang yang 6 ini adalah kaunuhunna mimma la yu'kal. Bahawa ianya adalah binatang yang tak boleh dimakan. Maka setiap binatang yang tak boleh dimakan, maka pada waktu itu kalaulah dibunuh, maka tak ada apa-apa. Ketika dalam ihram. Kalaulah dia berbahaya, maka pada waktu itu memang mesti kena bunuh. Kalau jengking dan seumpamanya. Jelas ke jelas? Terus baca 2861 baca sanad dia. Maka Nabi SAW bersabda hadis riwayat Aisyah, arba'un 4 binatang kulluhunna fawasik. Setiap daripada mereka adalah binatang perosak ataupun berbahaya. Fil yuktalna, mereka dibunuh. Binatang ini harus dibunuh pada tanah halal dan juga tanah haram. Al-hida'ah, burung helang. Wal ghurabu, gagak. Wal fa'ratu, maka gagak boleh bunuh. Dekat Shah Alam ni banyak sangat gagak. Wal fa'rah, tikus. Wal kalbul akur, dan binatang buas yang berbahaya dan melukakan. Lalu al kalbul akur kita akan terjemahkan seperti yang Imam Nawawi sebutkan tadi, binatang binatang buas yang berbahaya dan melukakan. Tapi tikus boleh bunuh. Ada orang kata sayang bunuh tikus, tapi dia berbahaya, membawa penyakit, melakukan kerosakan. Maka Nabi sebut boleh bunuh, tikus boleh bunuh. Qala faqultu lil Qasim afara'aital hayyah, apakah pandangan kamu tentang ular? Maka beliau berkata, tuqtalu bisughril laha, maka ular akan dibunuh dengan penuh penghinaan. Maka ular pun boleh dibunuh kerana berbahaya. Cumanya kalaulah ular tu dalam rumah, maka kita dah baca dalam hadis riwayat Tirmizi, maka kita patut beri amaran dulu kepadanya untuk keluar. Sebab kadang-kadang ular dalam rumah, dalam hadis Nabi bersabda, ianya boleh jadi adalah jin. Maka pada waktu itu bagi amaran dulu untuk dia keluar daripada rumah. Jangan terus bunuh. 2862 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu taala daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda bersabda, khamsun fawasik, 5 binatang yang berbahaya, yuktalna, harus dibunuh, fil hilli, di tanah halal ataupun tanah haram. Al hayyatu, ular. Wal ghurabu, gagak. Al abqa, gagak yang terdapat keputihan pada perutnya. Al abqa maksudnya keputihan pada perutnya. Baris yang kedua, 4, 6, 8 daripada bawah. Fahuwa alladhi fi zahrihi wa batnihi bayat. Wal fa'ratu, tikus. Wal kalbul akur, binatang buas yang berbahaya dan melukakan. Wal hudayyah, dan helang. 2863. Wa bihi qala hadatsana Abu Rabi' Zahrani qala hadatsana Ahmad wa Ibn Zaid qala hadatsana Hisham bin Urwa nabihi. Ada Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, khamsun fawasik, 5 binatang yang berbahaya, yuktalna, harus dibunuh, fil haram, di tanah haram. Maksudnya di tanah haram pun boleh bunuh. Al-aqrab, kalajengking. Wal fa'rah, tikus. Wal hudayyah, helang. Wal ghurabu, gagak. Wal kalbul akur, binatang buas yang berbahaya dan melukakan. 2864, 2865, 2866 kita tak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bihi la qala hadatsanahu Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib bin qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Hisham bi hadzal isnad. Wa bihi la qala hadatsana Ubaidullah bin Umar al-Qawariri qala hadatsana Yazid bin Zurai' qala hadatsana Ma'mar bin Az-Zuhri an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun fawasik. Lalu sebenarnya total ada berapa tadi? Total binatang-binatang ini kalau kita gabungkan dengan semua hadis adalah 6.
Tapi sebenarnya bukan terikat pada 6 ini. Mana-mana binatang yang semakna dengan dia mendatangkan bahaya, maka boleh dibunuh. Maka 5 binatang yang harus dibunuh fil haram walaupun di tanah haram. Al-fa'ratu tikus wal aqrabu kalajengking wal ghurabu gagak wal hudayyah burung helang wal kalbul akur dan juga binatang buas yang berbahaya dan melukakan. 2866 juga kita tak terjemahkan, riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilai qala datana Abdul Humaid qala qurana Abdul Razzaq qala qurana Ma'mar an Zuri bi hadzal isnad qala amara Rasulullah. Hadis ni lebih tegas. Nabi SAW telah memerintahkan, Nabi suruh untuk membunuh 5 jenis binatang perosak fil hilli di tanah halal wal haram dan juga di tanah haram. Thumma dzakara bimithli hadis Yazid bin Zura'in 2867 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata Nabi SAW telah bersabda khamsun, ada 5 binatang, khamsun minad dawab, ada 5 binatang, kulluha kesemuanya, fawasiku adalah perosak dan berbahaya, tuktalu harus dibunuh fil haram di tanah haram walaupun di tanah haram. Al-ghurabu gagak, wal hidaatu helang, wal kalbul akur binatang buas yang berbahaya lagi menukakan, wal aqrab kalajengking, wal fa'ratu dan tikus. 2868 baca. Maka Nabi SAW bersabda khamsun, ada 5 binatang la junaha ala man qatalahunna, tidak berdosa ke atas orang yang membunuhnya fil haram walaupun di tanah haram ataupun dalam keadaan ihram. Al haram di sini kita nak baca dulu pada baris yang kedua. Ikhtalafu fi dhabtil haram. Kalaulah haram, haram baris atas, apakah maksud dia? Al haramul masyhur, iaitu tanah haram yang terkenal, iaitu tanah haram Mekah. Dan kalaulah hurum, ha dengan ra berbaris depan, maka pada baris yang ketiga, wal muradu bihi al mawadi'ul muharramah, tempat-tempat yang diharamkan. Maka maksudnya lebih kurang sama. Al hurum juga memberi maksud dalam keadaan ihram. Tapi kalaulah haram, maksudnya tanah haram yang berada di Mekah. Maka sabda baginda, apakah 5 binatang yang harus untuk dibunuh walaupun di tanah haram? Al-hida'ah, helang. Al-ghurabu, gagak. Wal-hida'ah, helang. Wal-kalbul akur, binatang buas yang berbahaya, lagi melukakan. Wal-aqrab, kalajengking. Wal-fa'rah dan juga tikus. 2868 lebih kurang sama. Maka kita akan, saya silap terjemah tadi Okey. 5 binatang yang tidak berdosa ke atas orang yang membunuhnya fil haram di tanah haram wal ihram walaupun dalam keadaan ihram. Al fa'ratu tikus wal ghurabu gagak wal hidaatu helang wal aqrabu kalajengking wal kalbul akur binatang buas yang berbahaya lagi melukakan. Wa qala Ibn Abi Umar fi riwayati fil hurumi wal ihram. 2869 lebih kurang sama, baca sampai habis. وبه قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا نواب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله Nabi SAW bersabda khamsum minad dawabi kulluha fasik, 5 jenis binatang semuanya adalah perosak dan berbahaya. La haraja ala man qatalahunna, tidak berdosa ke atas mereka yang membunuhnya. Al aqrabu kalajengking wal ghurabu gagak wal hidaatu burung helang wal fa'ratu tikus wal kalbul akur binatang buas yang berbahaya lagi melukakan. 2870. Wa bi ilai qala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Zaid bin Jubair anna rajulan sa'ala bin Umar radhiyallahu anhuma ma yaqtulul muhrim. Ada orang telah bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah orang yang berada dalam keadaan ihram boleh membunuh daripada binatang, minad dawab. Faqala, maka beliau berkata, akhbaratni ihda niswati Rasulillah, telah mengkhabarkan kepadaku salah seorang daripada para ummahatul mukminin bahawa sesungguhnya amara, baginda telah memerintahkan, au umira ataupun mereka diperintahkan, ayyuktalal fa'rah, untuk membunuh tikus, wal aqrab kalajengking, wal hida'ah dan juga ular, wal hida'ah helang, wal kalbul akur dan juga binatang buas yang berbahaya lagi melukakan, wal ghurabu dan gagak. 2871. Maka dalam riwayat ini ada penambahan, walaupun dalam solat, maka kalau bunuh tak berdosa. Contohnya dalam solat kita nampak ular, kita bunuh,
tak berdosa. Tikus dalam solat kita bunuh, tak berdosa. Cuma kalau pergerakannya banyak, maka membatalkan solat. Wa bi ilai qala hadatsana Syaiban bin Farruq qala hadatsana Abu Awana an Zaid bin Jubair qala sa'ala rajulun ibnu Umar. Seorang lelaki telah bertanya kepada Abdullah bin Umar, ma yaqtulur rajul, apakah yang seseorang itu boleh membunuh daripada binatang wa huwa muhrim, ketika dia berada dalam keadaan ihram? Qala, berkata Abdullah bin Umar, haddatsatni ihda niswatin Nabi, salah seorang daripada isteri Nabi telah mengkhabarkan kepadaku, annahu kana ya'mur, bahawa baginda memerintahkan untuk membunuh al-kalbil akur, binatang buas yang berbahaya lagi melukakan, wal fa'rah, tikus, wal aqrab, kalajengking, wal hudai'ah, helang, wal ghurab, gagak, wal hayyah, dan juga ular. Qala, berkata Abdullah bin Umar, wa fi salati aidan, walaupun dalam solat boleh untuk membunuh binatang-binatang yang berbahaya ini. Riwayat seterusnya lebih kurang sama, kita tak terjemahkan riwayat yang terakhir, kita berhenti lihat lepas ni. Wa bi ilai qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun min ad-dawabi laysa 'ala al-muhrimi fi qatlihinna junahun, al-ghurab wal hidatu wal aqrab wal fa'ratu wal kalbul akur. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi insya-Allah pada jam 11.10 insya-Allah. Terima kasih semua.